بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. naik ke sungai. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa beri support untuk akak terus bercerita. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram mengenai pengalaman seorang penyiasat, iaitu D9 dalam unit jenayah berat. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua sentiasa dalam rahmat perlindungan Allah, insya-Allah. Kita doakan kepada seluruh ahli keluarga kita, baik masa hidup maupun yang telah meninggal dunia. Semoga semua sekali dalam rahmat Allah. Amin ya mujib. Jom bersama dengan akak. Sebelum akak mulakan penceritaan akak gelarkan seseorang ni, iaitu pemilik kisah ni sebagai Syarif, bukan nama sebenar, untuk memudahkan akak bercerita tau. Syarif ni dia seorang pegawai penyiasat, senang cakap seorang detektif lah. Ini kes yang agak complicated sekali bila melibatkan alam mistik. Masa tu Syarif dia tengok jam dah pukul 2 pagi. Mereka dapat panggilan ada satu kes bunuh. Jadi semua anggota pergi ke tempat kejadian tau, untuk melihat apa yang berlaku. Sampai dekat situ pihak forensik semua dah ada. Dan bila mereka masuk ke dalam, mereka tengok pihak forensik dah tutup mayat dengan plastik hitam. Masa tu Syarif dia pun suruh bukakan sebab dia nak tengok pada mayat tu. Elok je mereka semua tu tengok pada mayat tu, semua jadi terkejut. Mayat memang dalam keadaan ngeri. Syarif dia pun suruh tutup balik semula pada plastik hitam tu. Dia tengok seorang tua lah yang berpakaian ala pakaian silat. Dia pakai baju hitam dengan seluar yang berwarna hitam juga. Apa nama memang tak tahulah nak cakap. Mayat tu banyak kesan cala tau. Macam ditoreh-toreh dan ada kesan seperti dia dicekik. Dekat hujung belakang leher dia pun ada kesan luka. Macam suspek tu berkuku panjang. Maknanya torehan tu datangnya daripada objek ataupun kesan kuku yang tajam. Ada kesan luka baris panjang. Itu menunjukkan cara pembunuhan itu dilakukan betul-betul dengan niat tau. Dah puas tengok semua benda, lepas tu Syarif dia pergi dekat pegawai forensik tu. Mereka mulanya sampai lebih awal lah, dan lepas tu barulah Syarif dengan anggota lain yang sampai kat situ. Mereka pergi tengok dulu apa yang berlaku. Dah tengok semua kan. Syarif ni dia pergi dekat pegawai forensik tu. Sampai dekat pegawai forensik tu, Syarif tanya apa yang pegawai forensik tu dapat dekat situ. Pegawai forensik tu pun terangkanlah macam-macam, dan yang paling penting sebab kematian. Itu yang nak dicari sebenarnya. Memang kematian dicekik, tapi tak ada kesan cap jari. Biasalah kan. Tak ada kesan cap jari, boleh kata suspek guna sarung tangan ataupun menutupi tangan dia dengan sesuatu supaya tak meninggalkan kesan. Tapi kalau fikir logik akal lah, kalau guna sarung tangan, mana datangnya kesan kuku panjang tu? Lepas tu siapa yang melakukannya? Binatang ke manusia ke kan? Lepas tu bila dah settle semua, dah berbincang, dah bercakap dengan pegawai forensik, masa mereka tu nak balik, ada seorang tua tu lah, dia pakai jubah. Masa mereka datang tadi pun memang dia nampak lelaki tua tu ada kat situ.
Tapi cara lelaki tua tu pandang dekat rumah tu macam ada sesuatu yang tak kena tau. Boleh nampak dari wajah dia something wrong dengan lelaki tua tu. Macam dia kenal pada si mati dan sebagainya. Dia Syarif dia ignore je lah. Mungkin dia tak pernah tengok kot kes yang macam tu. Mungkin ni first time dia terkejut ke apa ke, dia nak tengok ke, dia excited ke macam mana, whatever lah. Mayat pun dibawa naik jeep pergi ke hospital, nak bedah siasat lah lepas tu. Disebabkan mayat tu memang dah teruk, jadi diorang nak buat cepat-cepat lah, nak cari kod ada bukti-bukti yang boleh bantu siasatan mereka. Dalam pukul 4 lebih macam tu ada lagi panggilan dibuat tau. Tapi kali ni panggilan dari pihak hospital. Lepas tu Syarif dia terfikir, diorang ni call ni sebab ada jumpa sesuatu ke? Maybe ada petunjuk ke, bukti-bukti ke. Diorang tak cakap dalam phone. Kata dia susah tau nak terangkan dalam telefon. Jadi mereka ni pergilah ke hospital, nak discuss lah, nak tahu apa yang sebenarnya nak dijelaskan. Sampai je Syarif dengan rakan sekerja dekat hospital, dia nak pergi ambil sarung tangan, nak ambil mask, apa semua, nak masuk dalam kan. Itu basic lah apa yang perlu dia buat. Last doktor tu panggil balik pada diorang ni, cakap tak perlulah semua tu. Doktor tu panggil datang sebab nak bercakap je. Jadi mereka semua tu jadi pelik tau. Syarif pun jadi pelik sangat. Kenapa kan? Kalau ya pun bagilah mereka tu tengok apa yang dia dah dapat ke. Lepas tu doktor tu bawa mereka pergi masuk office. Anggota semua duduk dekat luar je sebab office kan kecil. Kalau masuk semua maka jadi sadintin lah. Lepas tu doktor tu macam berat tau nak cakap. Lepas tu Syarif dia pun cakap lah pada doktor tu, tak apa, cakap je apa yang kau jumpa. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu doktor tu mulalah bersuara, mula menerangkan. Macam gini, tadi masa aku nak pergi masuk dekat dalam, nak mulakan operasi bedah siasat, ada seorang tua tu tunggu dekat depan pintu masuk tau. Bila aku sampai, dia pusing, lepas tu dia tengok aku. Lepas tu dia cakap, tolong. Dia cakap itu je. Habis je dia cakap, dia terus berjalan, dia pergi. Tapi dia jalan tu laju semacam. Aku pun macam pelik lah kan. Jalan macam macam tu laju. Macam tak percaya lah. Tapi sebab ada kerja, jadi aku ignore je. Aku masuk balik semula dalam. Aku buka peti si mati. Aku buka je kain. Angin punyalah laju tampar muka aku. Aku pusing balik nak tengok mayat kan. Masa aku buka kain tu, aku tak tengok lagi mayat. Sebab aku dengar bunyi angin, jadi aku pun pusingkan kepala aku ke tepi lah. Masa aku tengok balik, mayat tu tak ada. Kosong. Satu apa kesan darah pun memang tak ada weh. Aku cepat-cepat lah tutup peti mayat tu. Aku nak keluar lah. Lepas tu panjang lebar doktor tu terangkan. Dia sambung lagi. Masa tu baru budak-budak sampai. Diorang tanyalah kat aku. Aku cakap mayat hilang. Semua muka dia terkejut. Tambah-tambah pula budak praktikal. Kau faham lah kan, budak praktikal masih baru. Lepas tu diorang cakap diorang tak berapa nak percaya lah. Macam tu lah. Macam mayat hilang, macam tak percaya lah, macam tu kan. Lepas tu diorang cakap, jom kita masuk, kita tengok sekali lagi. Kami pun dah ramai kan, jadi masuklah dalam. Budak praktikal tu je lah yang macam takut-takut sikit. Yang lain nak kata expert tu tak lah, tapi dah biasa kan dengan mayat-mayat ni semua. Jadi mereka buka peti ais mayat tu. Peti ais ke kau macam tu lah. Betul apa aku cakap, mayat hilang. Semua muka jadi cuak untuk kali pertama tau. Masa diorang nak tolak tutup balik pintu tu tertutup sendiri. Seolah-olah ada orang tarik dari dalam. Kau bayangkanlah. Lepas je pintu tu tutup, pintu lain pula terbuka. Tertutup. Terbuka. Tertutup sendiri tanpa ada tangan orang lain yang buat semua tu. Banyak pintu terbuka tertutup sendiri tau. Jadi kami dah cuak, tahap gaben punya cuak. Lepas tu keadaan dah okey balik lah. Kami ambil positif lah. Kita chill balik. Kita tenangkan diri kita. Dah okey semua. Tapi tak lama lepas tu, ada satu pintu terbuka dan mayat dekat dalam tu tercampak keluar.
Kau bayangkan mayat mati, aksiden, berkecai bagai, anggota badan berselerak dalam bilik tu. Hish, ngeri. Budak praktikal tu jerit-jerit, terus pensan. Kami pun dah tak fikir dah pasal mayat tu. Terus angkat budak tu, kami keluarlah. Bawa budak tu pergi, lepas tu cek. Lepas tu dia pun sedar. Cuma dia macam takut-takut. Jadi kami pun bagilah dia balik awal. Kami bagi adalah seorang teman dia kan. Dan kami pesan esok tu pergilah mana-mana, jumpa mana-mana ustaz untuk pulihkan semangat dia. Sebab kami tengok dia memang lesu dah, macam orang tak semangat nak hidup dah. Lepas tu aku call kau. Sebab tu lah aku cakap susah aku nak explain dalam phone. Dan sebab tu lah aku tak bagi korang masuk. Sebab ada orang tengah kutip balik isi-isi dengan tulang mayat tadi. Tapi ada seorang ustaz teman dia orang, doktor tu, dia menghabiskan cerita dia macam tu lah. Alhamdulillah lah, setakat tu tak ada berlaku apa-apa dah. Lepas tu Syarif waktu tu dia dah jadi macam blur kan. Dia dengar-dengar juga, tapi macam tak boleh nak berfikir tau, apa yang dah berlaku sebenarnya. Kes apa ni? Difikir macam tu lah. Jadi mereka pun pergilah cek balik semula. Memang mayat tak ada dekat situ dan tak ada kesan bahawa ada orang dah curi mayat ke apa ke. Memang tak ada. Dan masa mereka cek tu pun ustaz tu ada. So Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa yang berlaku. Jam pun memang dah lewat malam. Jadi mereka semua balik ke rumah dululah. Syarif masa tu dia nak balik rumah kan. Jadi dia nak sampai dekat rumah tu, Syarif dia ada nampak macam ada orang tengah tunggu dekat depan pagar lah. Tapi dia nampak tu sama-sama sebab jauh. So dia tak dapat nak confirmkan ada ke tak orang kat situ. Dan bila dia sampai, memang tak ada orang pun korang. Tak ada orang. Tapi memang dia nampak lah orang tu. Tapi sebab polis kan memang dah diajar untuk jadi curiga bagai, dia perlu berhati-hati. Dia pun apa lagi, dia keluarkan Glock. Dia pergi tengok lah apa yang ada, pistol masih ada lagi kat tangan. Dah puas hati semua, dia simpan balik semula pistol dia. Dia keluar ke kereta, dia nak ambil barang-barang kes lah, macam gambar, apa semua yang berkaitan lah. Okey, lupa nak cakap, mereka dah cek semua latar belakang si mati. Memang tak ada keluarga si mati tu. Syarif dia pun kunci pintu semua. Lepas tu dia masuk dalam, dia terus pergi ke bilik air. Dia nak cuci lah apa yang patut. Yelah kan, kalau kita baru balik dari lokasi pembunuhan, lepas tu baru balik dari bilik mayat lagi. So memang Syarif dia buka baju. Masa tu dia nak lempar baju tu dalam baldi. Lepas tu dia ada perasan tau, ada kesan darah setompok je dekat bahagian belakang baju dia. Jadi Syarif dia pun turun bawah, dia nak ambil sabun. Masa Syarif ni nak naik balik semula kan, darah tu dah tak ada dah. Sama juga, dia main macam tu tak ada, tak ada macam tu. Hilang dah baju dia. Baju dia dah jadi bersih masa tu, darah tak ada. Jadi Syarif dia pun dengan penat apa semua lagi, dia pun fikir yang darah tu semua mungkin lah khayalan dia kot. Buat tak tahu je lah. Lepas tu dia mandi, dah settle semua. Syarif dia nak tidur, dia dah penat. Sebelum tidur, Syarif dia sempat lagi tau, dia tengokkan gambar kes yang dia ambil tadi. Habis puas dah Syarif tengok, Syarif tidur lah lepas tu. Masa tidur tu lah Syarif dia dapat mimpi tau. Syarif mimpi orang tua tu datang balik semula dekat dia, cakap benda yang sama juga, tolong. Dia cakap itu je, memang pendek, singkat, tolong. Lepas tu dia belah, terus hilang. Esoknya waktu siang, Syarif dia buat keputusan dia nak pergi rumah semalam lah. Dia nak tengok balik semula kan. Jadi mereka tak pergi satu unit terus. Syarif dia pergi adalah dengan seorang partner tu lah, partner bekerja dia. Syarif dia gelarkan partner dia tu sebagai Z je lah. Okey, Z ni pun okey lah sebab dia tak berapa penakut sangat. Jadi mereka sampai dekat lokasi. Masa tu mereka rasa hairan yang teramat sangat. Rumah tu dah lain, berbeza daripada semalam. Rumah tu memang usang gila, usah dicakap lah. Nak kata silap rumah, memang tak lah, memang itulah lokasinya. Tak mungkin lah mereka tu silap rumah. Tali kuning polis pun masih ada lagi kat situ. Jadi memang betul lah, itu rumah tempat kejadian yang mereka pergi semalam. Z tanya, nak masuk ke? Lepas tu Syarif dia diam kejap.
alang-alang dah sampai, Syarif dia decide lah masuk jugalah kan. Jadi mereka masuk, mereka cek dekat sana, cek kat sini, tak jumpa apa-apa pun yang boleh membantu siasatan untuk kes yang rumit macam ni. Jadi mereka pun balik semulalah dekat IPD. Semua budak-budak tanyalah ada apa-apa ke, jumpa apa-apa ke. Standard lah tu, kita kerja kat office memang akan disapa macam tu lah. Jadi mereka cakap tak ada apa-apalah sebab memang tak jumpa apa-apa pun. Lepas tu seorang ni dia ada datang tau. Dia cakap tadi masa dia cek gambar, ada tulisan Thai dekat belakang gambar. Mereka semua jadi pelik. Lepas tu Syarif dia pun masuk dekat office dia. Syarif dia keluarkan gambar dalam beg. Dia tengok memang ada juga. Sama macam gambar yang budak tu cakap, budak tu tengok ada tulisan Thai. Lepas tu Syarif dia suruh semua cek sama-sama tengok, nak confirm kan. Terkejut dia orang weh. Semua ada tulisan yang sama dekat belakang gambar. Mereka semua tak ada seorang pun yang tahu bahasa Thai time tu. Jadi mereka pun carilah dekat IPD tu siapa yang pandai untuk translatekan bahasa Thai tu. Mereka nak tahu juga apa sebenarnya yang ditulis tu. Jumpa. Lepas tu tahu apa dia cakap? Ni bahasa lama sikit lah. Dia cakap bahasa diorang banyak dan maksud perkataan tu dia tulis dalam bahasa Melayu. Maksud dia, jangan ganggu aku. Kalau cuba juga, hidup kau takkan aman. Punyalah pendek ayat, panjang tu maksud dia. Memang menambahkan lagi kerumitan untuk siasatan mereka tau. Satu unit jadi pelik. Semua diam je hari tu. Tak berani nak cakap apa. Jadi mereka pun tak banyak habiskan masa dekat dalam office je. Mereka ni selalu keluar, pergi buat rondaan apa semua kan. Unit khas kan. Best lah pakai baju biasa apa semua. Jadi memang itulah rutin untuk pekerjaan diorang. Jadi tak adalah dibelenggu sangat nak fokus kes tu je. Jadi malam tu Syarif sekali lagi dia ajakkan Z tu pergi ke rumah tu semula. Mereka sampai masa tu dalam pukul 12 lebih lah. Rumah tu macam biasa balik semula. Macam mula-mula mereka datang tau. Pada kejadian yang mula-mula mereka pergi. Siapa pula ajak kakak ni kediang sorry. Jadi malam tu Syarif dia sekali lagi dia ajak lah Z pergi ke rumah tu. Dia nak tengok lagi sekali. Mereka sampai dalam pukul 12 lebih lah time tu. Rumah tu macam biasa balik korang. Serius. Memang nampak macam mula-mula mereka pergi pada hari kejadian yang pertama tu. Jadi mereka pun yelah, nak buat apa lagi, masuklah dalam kan. Cuba korang teka apa yang ada kat dalam. Mayat ada dekat dalam rumah tu. Stay sama macam semalam. Jadi mereka nak panggil forensik, nak panggil apa semua, nak buat rutin balik semula. Maksudnya nak panggil semua tu balik semula. Belum sempat mereka nak cuba untuk call, mayat tu bangun. Telefon dekat tangan Syarif tu memang terjatuh kat situ. Depan mata Syarif dia tengok benda pelik yang berlaku macam tu. Korang tak rasa seram sejuk ke? Z memang dah lari keluar dah. Belum sempat dia sampai dekat pintu, pintu dah tutup gedegang. Tingkap semua tutup rapat. Mereka dah terperangkap dekat dalam rumah tu. Dan mayat tu boleh rebah balik dekat situ depan mata mereka. Syarif dengan Z apa lagi? Syarif tengok Z, Z tengok Syarif. Syarif tengok Z, Z tengok Syarif. Tak tahu nak buat apa dah. Syarif ambil balik telefon dia, dia simpan dalam poket dia time tu. Tak jadi lah dia nak call unit forensik kan. Lepas tu Z dia dah jalan nak pergi ke pintu di mana manalah tahu kan bila dia buka balik semula pintu tu boleh terbuka ke. Dia cuba usahalah. Sekali lagi kejutan tau mereka dapat. Seorang Sami Thai pakai kain kuning tu. Perut dia buncit, muncul dekat depan pintu tu. Dia keluarkan pistol. Lepas tu dia acukan dekat Sami tu. Maksudnya automatik lah mereka nak pertahankan diri mereka. Mereka angkatkan pistol tu. Sami tu ketawa terbahak-bahak kot. Dia gelak macam gelak setan lah senang cakap. Lepas tu Z dia masih lagi tak simpan pistol dia. Pistol still lah dekat tangan dia. Malah dia tukar daripada safe mode, dia pergi ke semi auto tau. Kira memang dah ready lah nak tembak anytime lah. Kalau Sami yang dia nampak tu melakukan perkara yang macam mencurigakan, macam cuba mencederakan mereka, mereka memang tekad nak tembak lah. Elok je jari dia masuk ke picu time tu tau. Memang betul-betul siap siaga dah.
Lepas tu Syarif dengan Z, dia tengok keliling diorang tu penuh dengan Sami tau. Ada yang ada muka, ada yang tak ada muka, ada yang urat perut dia terkeluar, ada yang kepala dengan perut dia macam katak macam tu lah. Semua ada. Macam tasbih dekat leher ada. Lepas tu mereka tu mengelilingi kepada Z dengan Syarif tu dalam keadaan yang baca jampi tau. Mereka tak faham lah bahasa apa yang dia orang cakap tu. Yang pasti Sami yang mula-mula muncul tu dia hanya ketawa. Lagi kuat dari mula dia dengar ketawa tadi, dari mula-mula dia tengok kan kepada Z dengan Syarif tu. Lepas tu mereka ni jadi cuak gila lah. Dalam 5 minit tau dia orang tu baca jampi. Syarif dengan Z, dia rasa yang suara dia orang tu makin slow, makin lama, makin kurang macam tu. Dan lepas tu semua hilang dari penglihatan mereka berdua. Sekali mayat-mayat tu semua hilang. Pintu terbuka balik semula lah lepas tu. Jadi mereka pun apa lagi nak stay kat situ ke? Keluar lah. Gila nak stay kat situ lama-lama. Tempat yang memang sangat-sangat menakutkan bagi mereka time tu. Tengok-tengok depan mereka dah ada seorang tua tu yang Syarif cakap pakai jubah semalam tu kan. Syarif cam muka dia. Memang cam. Dia macam tengah baca sesuatu juga. Mulut dia terkumat kamit. Tapi jauh lah Syarif ni tak adalah dengar apa yang dia baca kan. Kedudukan dia dalam keadaan bersila dekat atas tanah time tu. Jadi mereka pun rasa macam takut juga nak pergi kan. Entah manusia, entah hantu juga. Walaupun nampak macam orang yang dia dah nampak sebelum tu. Tapi banyak benda lah yang bermain di fikiran Syarif dengan Z. Tapi mereka tu stay juga kat situ sampailah lelaki tua tu dia habis baca. Dia bangun, lepas tu dia lambai tangan dekat diorang ni. Syarif dengan Z sekali lagi dia pandang sesama sendiri tau. Z dah ready dah tangan dia dekat pinggang nak keluarkan pistol time tu. Lepas tu orang tua tu tengok mereka tu macam cuak. Dia pun cakap macam ni, jangan takut, saya manusia sama macam kamu. Saya tahu kamu kena apa dan sebab itulah saya datang dekat sini. Saya nak tolong. Dia cakap macam tu tau. Okey lah kan ayat macam tu. Z dia boleh pula dia pergi tonggeng ke belakang. Macam orang adalah orang duk cakap macam tu kan. Kalau nak tengok hantu, buat macam tu. Korang pernah buat tak aksi yang macam tu? Macam kelakar kan. Jadi Syarif ni dia tak pasti benda tu betul ke tidak. Tapi itulah kelakuan Z pada ketika tu. Lepas tu Z dia bangun semula. Syarif dia tengok tangan Z ni dah tak letakkan dekat pinggang dia lah. Maksudnya orang tua tu memang betul-betul orang lah. Selamat lah dia rasa kan. Syarif dengan Z ni dia pun angguk-anggukkan kepala dia. Sah lah orang. Mungkin masa dia tonggeng tu dia tengok kaki orang tua tu memang jejak tanah kot. Ada 2 kaki kot. Jadi mereka pun jalan pergilah dekat lelaki tua tu. Elok je sampai lelaki tua tu tegur, apa nama? Z cakap lah nama dia. Syarif dia sekadar tunjuk ke ID dia je lah. Lepas tu lelaki tua tu angguk. Lelaki tua tu cakap semalam dia datang tapi anggota polis yang kawal keadaan kat situ tak bagi dia masuk. Lelaki tua tu dia nak cakap benda penting sebenarnya korang dengan detektif tu. Tapi dia kena ikut rule dia lah. Dia tak boleh main senonong je pergi turun nak bercakap. Memang tak boleh lah kan. Sebab situasi dekat situ dah jadi situasi dalam proses siasatan. Mana boleh masuk ikut dan je. Lepas tu dia cakap lah dia pun malas sebab dia dah terasa hati dah dengan polis dekat situ. Polis tu cakap kasar dengan dia. Sebab itulah masa Zarif ni dengan Z dengan anggota lain tu turun, dia buat donor je. Masa pakcik tu nak masuk tu, mereka semua ada kat atas rumah bahagian tengah tengokkan pada mayat. So mereka pun tak tahulah yang ada orang nak bercakap kat situ. Yang pakcik tu tercegat dekat situ nak bercakap kan. Pakcik tu orang tua tu lah. Lepas dia cakap macam tu, mereka ni buat keputusan nak pergi ke mana-mana kedai dulu nak makan. Lepas tu barulah suruhkan orang tua tu ceritakan apa yang dia nak sampaikan sebenarnya. Sampai je dekat warung, semua orang tengok tau kepada Zarif dengan Z ni, pada orang tua tu sekali lah. Tapi tak adalah ramai sebab dah lewat malam kan. Time tu nasib baik lah. Orang tua tu Zarif gelarkan sebagai M je. Senang settle.
Masa tu M dia cakap, abaikan je lah orang-orang yang tengok tu. Dia orang tu pelik lah, sebab ingatkan mereka ni gila kot. Sebab apa nanti korang tahulah. Lepas tu mereka tu pesan air kopi 3 cawan. Sebab waktu tu dah lewat pagi, jadi mereka pun dah ngantuk, dah penat kan. So Pakcik M tu pun dia buka lah cerita dia macam ni. Semalam masa rumah tu ramai polis, Pakcik M tu nampak, sebab bila kereta masuk kena lalu rumah dia dulu kan. Dan rumah tu rumah yang paling last, kira hujung kampung lah. Jadi Pakcik M tu dah boleh agak dah ke mana kereta tu nak pergi. Dan orang yang tengok kan mereka macam orang gila tu, sebab kan mereka tu pergi ke rumah tu. Macam tu. Sebenarnya tak ada orang pun dekat rumah tu. Tu dia, rumah tu dah lama dah kena tinggal. Orang kampung tak tahu mana pergi owner pada rumah tu. Yang owner dulu tu bomoh. Kira yang menyimpang pun ialah bomoh yang memang buat ajaran yang tak molek tu. Pakcik M pun dia cakap lah, yang mereka bawa semalam tu kononnya mayat. Tapi bukan mayat. Yang tu kira macam jelmaan lah. Sebab tu dekat hospital mayat tu hilang. Terjawab kan. Tengah-tengah rancak Pakcik M bercerita, si mati tu datang dekat warung. Semua orang dekat warung lari sekali, dengan tuan kedai warung tu lari lintang pukang. Siap cakap lagi, dia halalkan kalau minum kat kedai dia tau. Jadi mereka pun macam nak angkat kaki jugalah, mau tak cuaknya. Tapi Pakcik M tu tahankan mereka. Dia cakap, si mati ni taklah seram sangat, sebab cuma pucat mayat je. Standard lah kan. Lepas tu si mati tu berpakaian silat, macam mana yang dia mati pada ketika tu. Maksudnya apa yang Syarif nampak pada hari kejadian tu, dia nampak lelaki yang pakai baju silat macam tu juga. Mayat tu berdiri dekat depan dia. Jadi elok je dia sampai kat meja tu, dia berdiri betul-betul tau dekat depan dia orang ni, dalam jelmaan yang sama macam apa yang Syarif tengok pada mayat tu. Z boleh cakap time tu, have a seat. Dia boleh offer seat pula. Beranilah si Z tu. Mentang-mentang lah Pakcik M tu ada kat situ, si mati tu geleng-gelengkan kepala je. Lepas tu mendaklah tu cakap sekali lagi, tolong juga dari awal. Tolong apa sebenarnya dia nak minta tolong Lepas tu dekat tangan dia macam ada sesuatu yang dia genggam. Dia letakkan tangan dia atas meja. Lepas tu dia buka genggaman dia tu, ada tanah atas meja mereka, tempat mereka tengah berada tu. Lepas tu dia pandang kepada Pakcik M. Dia senyum dekat Pakcik M. Dia cakap terima kasih. Pakcik M tu hanya anggukkan kepala je time tu. Lepas tu si mati tu jalan keluar balik. Dalam 5 tapak macam tu lah dia jalan. Bayangan dia pun hilang, seolah-olah macam benda hilang dari pandangan sekelip mata lah, macam tu. Pakcik M pun dia mula bersuara semula lah pada Syarif dengan Z. Orang kampung sini tak suka dekat dia, sebab dia bela macam-macam. Sebab tu orang kampung buat tak tahu je pasal kes ni. Pakcik M cakap macam tu. Pakcik M ni kiranya macam sahabat dia lah. Sama seperguruan patutlah. Cuma si mati ni tersesat ikut jalan lain. Dan dia pun serba salah tau nak cerita. Sebab yelah buka aib orang kan. Tapi nak tahu juga, sebab kot-kot lah boleh bantu siasatan ke, boleh bantu pada mayat tu ke. Sebab mayat tu macam nak cuba nyatakan sesuatu. Lepas tu mereka letak duit atas meja, sebab dah lewat malam kan. Jadi mereka pun nak hantarlah Pakcik M tu balik. Takkan nak minum free kot, walaupun owner kedai tu dah memang halal kan. Letaklah duit. Dan masa nak balik tu, budak unit Syarif ni telefon tau. Dia cakap nombor yang buat aduan pasal kes malam tu tak wujud. Semua jadi pelik. Dah sampai dekat rumah Pakcik M tu, mereka pun keluarlah. Pakcik M belum masuk lagi time tu. Mereka bersalam apa semua dengan Pakcik M tu. Syarif ni dia cakap dekat Z, call forensik. Lepas tu terlintaslah si mati tu letakkan tanah dekat atas meja tadi kan. Lepas tu Syarif dia suruh Z callkan kepada K9 sekali. K9 ni unit anjing pengesan lah, untuk pengetahuan korang semua. Lepas tu teruslah Pakcik M ni pusing balik. Dia cakap dia ikut.
Mulanya mereka tak bagi, tapi dia cakap korang tak boleh buat kerja tanpa dia. Macam tu lah. Jadi mereka pun terfikir jugalah dengan apa yang dah terjadi dekat rumah tu tadi. Jadi mereka pun setuju jugalah dia ikut sekali macam tu. Esoknya sampai je semua unit dekat situ, sekali lagi geng-geng Zami ni muncul depan rumah. Seolah-olah macam tak bagilah mereka ni masuk dalam rumah tu. Semua unit dah jadi cuak tau. Gelabah habis. Ada yang hidupkan semula enjin kereta. Lepas tu Pakcik M ni dia keluar dari kereta sambil mulut dia tukar mak kami bacakan sesuatu lah. Lepas tu hilang dah semua Sami-Sami tu semua kan. Zarif ni diarahkanlah semua anggota buat kerja masing-masing. Forensik, Zarif suruh cari mungkin ada apa-apa ke dalam rumah tu. K9 ni pula Zarif suruh cari dekat kawasan sekeliling rumah lah. Kok ada jumpa bukti-bukti ke, petunjuk-petunjuk lah macam tu. Bawah rumah apa semualah. Tengoklah kat mana. Alah, siasatan dia orang tahulah apa yang dia orang buat kan. Macam tu. Dah tengah-tengah dia orang semua ni buat kerja kan. Pakcik M tu dia cakap pada Zarif dengan anggota yang ada kat situ, Sami tu sebenarnya lawan si Mati. Masa si Mati tengah berubat dulu, ada seorang pesakit dia ni kena santau dengan Sami. Itulah Sami yang dia nampak tu. Si Mati ni pun ada ilmu hitam. Ilmu hitam dia boleh tahan power tau. Jadi Sami tu kalah dan dia berdendam lah dengan si Mati tu. Si Mati ceritalah dengan Pakcik M ni yang diorang ni duk hantar benda nak musnahkan pada si Mati ni kan. Orang kata macam berlawan ilmu hitam lah. Tapi semua tak percaya tau. Akhirnya tiba-tiba si Mati ni tak ada, hilang. Jadi Pakcik M ni dia buat keputusan yang si Mati ni dah kalah lah dengan Sami tu. Macam tu lah dia fikirnya, mungkin hilang kena bunuh ke. Itulah apa yang terlintas dalam fikiran dia. Sebab Sami tu mungkin main kotor lah dengan ramai-ramai bergabung lawan. Lepas tu si Mati tu seorang. Sebab tu banyak Sami muncul depan diorang tu dan depan rumah tu. Banyaklah andaian kan. Benda tak settle. Jadi banyak spekulasi yang dilakukan. Dah tak lama lepas tu, anjing berbunyi macam ada sesuatu yang ditemui tau oleh anjing tu. Korporal India masa tu bertugas, dia bawa anjing tu, dia panggilkan kepada mereka ni termasuk Zarif lah. Lepas tu mereka pun pergilah ke anjing tu. Lepas tu Zarif dia cakap lah, Macam ada jumpa something ke? Zarif tanya macam tu lah. Macam tu nama anjing dia. Setiap anjing ni dia ada pelatih dia sendiri tau. Jadi si Macam ni pun nama daripada anjing pada seseorang lah. Macam tu. Zarif dia cakap lah, Cang, jumpa apa? Dia tanya pada anjing macam tu lah. India tu cakap tak pasti, tapi mungkin dalam tanah. Jadi Zarif pun dia panggil lah pihak forensik turun dekat situ. Mulalah kerja-kerja mengorek bagai. Dalam dekat takat pinggang jugalah koreknya. Bukan kaleng-kaleng tau. Memang ambil masa jugalah kan. Akhirnya mereka jumpa tau. Mereka jumpa tulang-tulang manusia. Kutip lah mereka time tu satu persatu, bawa naik forensik, ambil gambar apa semua, bawa naik jeep pergi hospital. Dia jadi balik semula, kena buat rutin semula. Apa yang perlu mereka buat sekali lagi. Lepas tu Pakcik M ni dia pun macam bersyukur lah sebab semua dah selesai kan. Tapi ada jugalah riak wajah sedih dekat muka dia bila Zarif ni tanya kenapa. Pakcik tu cakap dia terkilan jugalah sebab dia ni selalu ajak pada si Mati ni bertaubat. Tapi si Mati ni dia tak ada lah bergaduh ke apa ke dengan si Mati apa semua. Tapi tak sempat kan. Dia cakap dekat Pakcik M ni elok-elok. Sampai masa aku berubah lah sahabat. Terima kasih lah sebab selalu ingatkan aku. Aku tak boleh tinggalkan macam tu saja. Doakanlah aku, semoga aku dipermudahkan. Rupanya Pakcik M ni terkilan sebab tak dapat nak tolong sahabat dia. Macam tu. Dan waktu mereka tu hantar pada si M tu balik, kelibat si Mati tu ada dekat depan rumah dia. Mereka keluar, lepas tu dia pun senyum time tu. Dan dia cakap terima kasih semua. Dia cakap macam tu lah. Pakcik M ni janganlah rasa bersalah. Pakcik M ni sebenarnya tak salah pun. Cuma Pakcik M ni bodoh, diperdayakan oleh setan. Lepas tu macam hari tu jugalah, 5 langkah berjalan, semuanya dah hilang. Dan pihak hospital yang uruskan semua urusan jenazah. Jenazah pun dikebumikan dekat kampung tu juga. Pakcik M ni dia buat tahlil lah apa semua untuk arwah sahabat dia kan. Dan K9
kita semua ni berdoa lah, semoga kita semua ni sentiasa di jalan yang benar. Jangan ikut pada benda-benda yang syirik khurafat, benda-benda yang salah ni semua, jangan. Nasib baiklah pada ketika tu jenazah ataupun mayat pada si mayat tu yang betul-betulnya tulang belulang ni tu jumpa tau. Alhamdulillah jugalah dapat disemadikan dengan baik. Alhamdulillah. Sekian saja untuk kisah pada kali ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Maknanya kita jaga diri kita, kita jaga iman kita, perbanyakkan amal ibadah kita. Korang jangan lupa untuk solat, zikir dan istighfar banyak-banyak. Bye korang. Jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.